Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang bermaksud sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis, yakni as-sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberikan nikmat hidup hingga ke pagi ini. Syukur kepada Allah Ta'ala jadikan kita Islam, yang mana kita Islam sejak kita lahir lagi. Mak dan ayah kita beragama Islam, maka Islamlah kita. Islam yang dipanggil Islam baka, Islam yang mana Islam itu kita dapat mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Syukur banyak-banyak kita dijadikan Islam dan ada iman, dan dengan itu melayakkan kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi umat Nabi adalah yang nabinya adalah manusia yang paling mulia di dunia ini. Kita sebagai umatnya juga menerima tempias, yang mana kita adalah umat yang paling istimewa di antara umat-umat terdahulu di atas muka bumi ini. Dengan satu syarat yang penting, kita beriman dengan sebenar-benarnya. Menjadi umat Nabi adalah sebahagian dari nikmat besar yang Allah bagi, yang mana tak ada pada orang-orang kafir yang lain yang perlukan usaha untuk menjadi Islam. Yang mana di atas muka bumi ini Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah jadikan pula hati sanubari kita boleh mengiyakan, membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh baginda. Kita dapat membenarkan, dengan itu menghalobakan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dibawa oleh baginda dan mematuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Yang itulah yang dinamakan iman yang sebenar-benarnya. Syukur lagi kita pada Allah kerana dengan limpah kurnianya dan ihsannya diberikan kita dua sumber, iaitu Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dan Sunnah, yang mana Al-Quran dan Sunnah menjadi petunjuk ke jalan, ke arah kebenaran. Dan syukur juga Allah kurniakan kita ada keupayaan. Dalam waktu yang sama, orang lain tidak ada keupayaan untuk menerima kalam-kalam alim ulama, untuk menerima
tok-tok guru, kalam-kalam, perkataan-perkataan, kitab-kitab tok-tok guru, kiai-kiai, auliaullah sebagai warisatul anbiya. Ada mereka-mereka yang tak dapat menerima, tak boleh menerima. Mereka hanya boleh menerima Al-Quran dan hadis. Kalam-kalam ulama tak boleh terima, kerana ulama tak maksum. Ulama manusia biasa, terdedah dengan melakukan kesilapan. Ada golongan sebegini. Tapi kita, alhamdulillah, Allah bagi boleh untuk menerima kalam-kalam, perkataan-perkataan alim ulama, termasuklah kitab-kitab yang mana salah silah ilmu mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu melayakkanlah kita untuk menerima akidah yang akan menyelamatkan kita kepada mahsyar nanti. Nabi bersabda, "Man talabal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bis sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih fahuwa finnar." Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakan diri di hadapan ulama, orang pandai, atau dengan ilmu tersebut dia dapat berdebat dengan orang yang jahil yang tak ada ilmu, atau dengan ilmu tersebut semua manusia bagi perhatian, kedudukan, pengaruh kepadanya, maka tempatnya di neraka. Sebelum tu kita kena betulkan niat kita dulu. Kita belajar bukan untuk apabila ada kematian nanti di tempat kita nanti, di masjid, di surau, di rumah, bila kita sampai di rumah, kita nak berhati, nak cari salah. Cari, aku dah belajar yang komplit, cari salah. Itu salah tu. Itu bukan tujuan kita. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita bukan nak cari salah. Jadi marilah kita sama-sama minta perlindungan daripada Allah supaya terhindar dari sifat mazmumah. Amin. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah." Sesiapa yang menempuh kesukaran dalam perjalanannya untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Contohnya hari ini kita menempuhi kesukaran, ada yang ada kerja, ada yang anak nak pergi tuition terpaksa batalkan, minta tolong orang lain, macam-macam. Kita terpaksa batalkan rancangan kita, duduk pula sejam okey lagi, dah 2 jam nanti lenguh, penat, sakit pinggang, macam-macam. Tapi kita menempuh juga. Dan pula tu bukannya sejam 2 jam, hari ni 7 jam. Lebih kurang, kalau tak pun 6 jam. Rehat pula sekejap-sekejap, tak sempat nak tidur. Sesiapa yang menempuh perjalanan, menempuh kesukaran dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. La tazalu aliman ma kunta muta'alliman fa idza istaghnaita kunta jahilan. Kamu sentiasa menjadi alim. Confirm kita semua jadi alim. Selagi mana kita menjadi seorang pelajar. Apabila kita berasa cukup dan berhenti belajar, maka ketahuilah kamu telah menjadi jahil. Dan ramai orang yang belajar sampai 5, 6, 10 tahun kemudian berhenti belajar. Jahil. Belajar dia tak boleh berhenti. Menuntut ilmu itu lebih aula, lebih afdal, lebih baik daripada terus-menerus beribadah dalam kejahilan. Menuntut ilmu itu lebih aula daripada terus-menerus beribadah di dalam kejahilan. Kerana ilmu yang sahih akan membuahkan amal yang sahih. Semakin kita faham tentang sesuatu ibadah tu, maka semakin tinggilah kualiti ibadah kita. Kata-kata ulama, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dahulu baru beramal. Selepas kita memahami sesuatu ilmu, barulah kita beramal. Seperti mana kata hukama, di dunia ini adalah tempat beramal, tapi tak ada balasan. Pahala tak nampak. Dan di akhirat adalah tempat balasan, tapi tak ada amal. Jadi beramallah kamu di tempat yang tak ada balasan di dunia, maknanya semoga kamu berbahagia di tempat yang tiada amal, di syurga, insya-Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa man lam yazuq murrat ta'allumi sa'ata tajarra dhullal jahli tulal hayati.
Sesiapa yang tidak mengharungi rasa kepahitan dalam pembelajaran, susah nak faham, pening kepala, sabar juga dengar walaupun tak faham apa-apa kepahitan dalam pembelajaran, maka dia akan terpaksa. Barang siapa yang tidak mengharungi rasa kepahitan dalam pembelajaran, maka dia akan terpaksa menelan kehinaan akibat kebodohannya sepanjang hayatnya. Aku belajar, relax, faham. Asal belajar, dengar, faham. Orang macam ni. Ataupun dengar-dengar tak faham. Ataupun orang macam tu. Tidak ada rasa kepahitan dalam pembelajaran, maka dia akan terpaksa menelan kehinaan akibat kebodohannya sendiri. Tak boleh ni, haram, tak boleh buat. Tak, halal. Kebodohannya sendiri. Jadi sebab itulah kita kena belajar. Tambah-tambah lagi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Sesungguhnya kata Imam Muhammad Ibn Sirin, sesungguhnya apabila sesuatu kaum tidak lagi menuntut ilmu dan tidak menghadiri majlis-majlis ilmu, mereka hanya sibuk duduk melaksanakan sembahyang, solat, puasa, zakat, sibuk duk berzikir, duk berwirid, tapi mereka tidak menuntut ilmu, tidak menghadiri majlis-majlis ilmu atau tidak melazimi majlis ilmu. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, apabila mereka berpuasa, bersembahyang sehingga kurus kering, banyaknya ibadah, niscaya mereka akan binasa dan menumpahkan darah sesama muslim. Demi Allah, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain daripadanya, tidaklah seseorang melakukan sesuatu amalan di atas kejahilan, melainkan dia lebih banyak mendatangkan kerosakan daripada melakukan kebaikan. Syukur alhamdulillah, Allah bagi kita kesihatan, kelapangan masa, diberikan kita keupayaan pada pagi ini untuk kita hadir dalam majlis ilmu. Kursus tu nama je kursus, ini majlis ilmu, untuk kita cuba memahami secara lengkap ilmu-ilmu berkaitan pengurusan jenazah. Ilmu berkaitan pengurusan jenazah, kursus pengurusan jenazah. Apabila kursus pengurusan jenazah, apabila tamatnya kursus, setiap orang dapat kafan, dapat mandi, dapat kafankan sendiri, kurang-kurang dapat tolong-tolong, dapat sembahyangkan sehingga ke kubur. Itu kursus pengurusan jenazah. Kita bukan kursus pengurusan jenazah, kursus ilmu pengurusan jenazah. Bila dia ilmu pengurusan jenazah, setiap perkara yang buat tu mesti kena ada sebab, mesti kena ada sebab. Kenapa buat macam ni? Kenapa mandi? Kenapa mandi 9 kali? Macam mana kalau mandi sekali? Macam mana kalau mandi 2 kali je? Macam mana kalau air kapur barus je? Tak ada air pipe, air kosong. Tak ada. Air mutlak tu apa? Nak jirus, nak mandi kena air mutlak. Kebiasaannya kursus pengurusan jenazah, dia akan mengajar hendaklah dimandikan jenazah dengan air mutlak. Tidak diterangkan air mutlak tu apa. Tapi kita tak. Air mutlak tu apa? Air yang tak mutlak tu apa? Secara sebab tu dia jadi 14 jam kursus kita dan 12 jam je teori. 12 jam teori, 2 jam praktikal. Jadi hari ni 7. Minggu depan ada lagi 5 jam teori. Jadi bila teori ni faham-faham lah. Pertama dia lengoh, ngantuk. Tambah-tambah kalau macam nak faham macam tak faham, tekan sikit, kerut, kening, rapat. Habis kening dah rapat. Lama sikit ngantuk, lali, tepu, habis. Tapi nak macam mana? Majlis ilmu nak buat macam mana? Ke nak belajar sejam, bulan depan belajar sejam, 3 tahun habis. Kita terpaksa. Dan sebab tu ada rakaman, dan ada rakaman audio, ada rakaman video untuk ulang-ulangi. Kuliah saya di sini, di surau ini, setiap hari Selasa, bermula daripada maghrib, lepas maghrib sehingga ke pukul 10.30, kadang-kadang pukul 11. Setiap minggu kita buka kitab satu. Sekarang dah 170 jam lebih kurang dah. Tak masuk-masuk lagi bab sembahyang. Orang yang biasa datang hari Selasa dia tahu. Mungkin ada yang kurang kat sini, yang kurang pun dia tahu. Kurang hampir pukul 10. Kundang, Tasik Biru 10. Habis. Kenapa lama sangat? Kenapa tak
sampai maghrib, sampai isyak je. Majlis ilmu dia mesti kena lama. Sebab ilmu ni dia ada perbahasan. Dia ada perbahasan. Dia cakap, oh ni haram, ni halal. Tak. Itu bukan ilmu, itu hukum. Ilmu dia ada perbahasan. Kenapa jadi haram? Kenapa halal? Ada nas ke tak? Okey, tak ada nas. Tak ada nas boleh buat ke tak? Tak ada nas tak boleh buat. Jadi kita belajar ni, kita belajar dalam keadaan tak banyak Al-Quran dan hadis. Tak banyak. Setengah orang dia tak nak. Dia nak belajar ada Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Kita belajar fiqh. Ni fiqh dia panggil. Fiqh. Fiqh dalam pengurusan jenazah. Bila fiqh, dia tak ada ayat Quran dan dia tak ada hadis. Ulama dah siap masak untuk kita. Jadi kalau nak jumpa ayat Quran, adalah saya akan bawa lah 1-2 hadis, 2-3 macam tu. Dan kalau kita tak semestinya apabila tak ada nas, kita tak boleh buat. Tak semestinya kalau ada nas suruh buat, kita wajib buat. Tak semestinya. Semua itu telah diproses oleh ulama dan telah jadi kitab dan telah jadi ilmu pengurusan jenazah. Okey. Baik. Saya terlupa nak tukar kat bawah ni. Buat tak nampak je lah. Cuba tengok nota. Tadi mah. Yang pertama, kursus ini kebiasaan kursus jenazah difokuskan. Saya akan cuba cakap bahasa yang paling mudah sekali. Sebab macam-macam ada ni, belasan pun ada, universiti pun ada, syarah pun ada. Tu yang duduk atas tu VIP pun ada. Yang atas VIP. Jadi bahasa yang paling rendah. Kursus ni difokuskan tak macam biasa. Saya akan bawa pertama daripada kitab. Kemudian dia fokus dia bukan praktikal. Fokus tu bukan praktikal. Fokusnya teori. Praktikal minggu hadapan. Fokus minggu hadapan pun bukan praktikal. Fokus, faham tak? Fokus. Ada praktikal, tapi fokusnya bukan kat praktikal, kepada ilmu-ilmu teori. Baik. Pendekatan yang saya bawa menekankan tentang ilmu pengetahuan yang perlu ada untuk menguruskan jenazah. Ilmu pengetahuan yang perlu ada untuk menguruskan jenazah. Bukannya pengetahuan yang ada untuk bukan mengurus, mengkapan jenazah, memandi jenazah. Senang aja. Memandi jenazah senang aja. Mengkapan jenazah senang aja. Tapi ilmu berkaitan dengan memandi jenazah itu susah. Memandikan jenazah, siapa tak tahu mandi jenazah sama macam mandi wajib. Dah berapa kali dah mandi wajib? Berapa ratus kali? Takkan tak kerti mandi wajib. Cuma kita mandi wajib untuk orang. Selesai. Dah habis. Kafan, tengok gula-gula. Cuba buka gula-gula. Buat keluar gula-gula. Okey, masuk balik. Pusing balik. Kafan. Selesai. Selai. Cukup. Tanam. Senang aja. Gali. Seagak-agak binatang tak boleh gali, tak ada bau keluar bau busuk. Bukan campak lah, masuk. Letak
muka menghadap kiblat, kambuh boleh ke nak ke bumi, ke nak kena pakai bahasa baik-baik sini, kambuh lah tu. Saya ada belajar dekat belah-belah selatan Thai ni, jadi bahasa dia lain. Bahasa dia disembahyangkan, dimandikan, kemudian dibungkus, tu bahasa orang kita, dibungkus, kemudian disolat dan kemudian dikambuh. Tu bahasa dia. Kalau terkeluar lah ayat-ayat macam tu, faham tak? Sebab orang kita kadang tak boleh, ayah dah kambuh kan? Uish, wajar cakaplah ke bumi. Sama je, bahasa je baik, sama je, bahasa nama macam baik, sama je. Okey, kadang-kadang kita lihat kursus-kursus jenazah yang mana saya tengok kebanyakannya kelang kabut. Ilmu pengurusan tu kelang kabut. Ada yang menitik beratkan soal-soal yang sunat. Contohnya macam kapur baru, sintuk, semua yang sunat-sunat. Tapi tak menitik beratkan yang wajib. Kursus jenazah sibuk duk cerita yang sunat, sibuk duk cerita 5 tali. Habis kalau 6 tak sah mati. Ada ke tak sah mati? Kalau 4 tak boleh, 5. Terpaksalah tinggal jenazah tu lebih kurang dalam 15 minit sebab balik nak ambil tali lagi satu, nak cukupkan 5. Benda-benda sunat macam tu terlalu dititik beratkan, tapi benda yang wajib tak dititik beratkan kebanyakannya. Contohnya, ada yang bab air pun tak selesai. Kat mana namanya air mutlak untuk kita mandikan? Kat mana namanya air mustakmal? Kalaulah dalam bekas baldi, memang tak cukup 2 kolah. Betul, angkat nak mandikan, angkat jauh tu, angkat air, jalan bawa pergi tempat mandi, syurah. Takut mericik air masuk, tak selesai bab air. Kalau bila masuk jadi mustakmal, ya jadi mustakmal. Kalau mericik tak boleh, dan najis. Air mujawir, apakah dia air mujawir? Air mutlak, ialah air mutlak. Ada air mustakmal, ada air mujawir, ada air muqayyad, ada air mutaghayyir. Air-air ni kita kena tahu untuk kita menguruskan jenazah. Kalau tidak, mandi tu mungkin jadi tak sah. Okey. Tujuan kita mempelajari hal-hal berkaitan kematian ni supaya kita akan banyak dapat mengingati mati. Kita ni yang hidup ni, bila kita uruskan jenazah, kita akan dapat banyak mengingati mati. Abu Hurairah, sahabat Nabi, pernah mendengar sabda Nabi SAW berbunyi, akthiru dzikra hadimil ladzat. Nabi cakap, perbanyakkan ingat terhadap perkara yang menghilangkan kelazatan hidup. Matilah. Banyakkan ingat. Jadi salah satu untuk ingat kan macam mana? Mati 33. Betul? Mampu 33 betul? Ingat mati macam mana? Aku nak ingat mati. Tak boleh. Kita kena ingat mati bila? Accident, down. Allah, kawan dah kena mati. Dan seumpamanya, dan pergi tengok orang sakit yang nazak. Maksud kita akan ingat mati. Dan salah satunya kita gali kubur ataupun pengurusan jenazah. Kapan kan? Maksud kita akan ingatkan mati. Tapi kebanyakan orang dia akan duduk dekat-dekat untuk mengingat tak? Biasanya duduk borak-borak kat luar. Biasa. Tujuan kita menguruskan jenazah supaya kita banyak mengingati mati. Sentiasa ingat dalam mati, sentiasa ada dalam fikiran yang kita boleh mati bila-bila masa, menyebabkan tindakan kita akan terpelihara daripada buat dosa. Ada berlaku hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya ketika aku duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang lelaki dari kalangan Al-Ansar memberi salam kepada Nabi SAW dan terus bertanya kepada baginda, siapakah orang mukmin yang paling afdal? Baginda menjawab, orang yang paling afdal, mukmin yang paling afdal, orang Islam dan beriman yang paling afdal ialah orang yang lebih baik
Nabi jawab, orang mukmin yang paling afdal adalah orang yang lebih baik akhlaknya. Orang mukmin yang lebih baik akhlaknya. Bila kita tanya balik, siapakah yang lebih baik akhlaknya? Sesiapa yang sempurna akalnya? Siapakah yang sempurna akalnya? Baginda menjawab, aktsaru lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaika kal akyas. Artinya mereka orang yang paling banyak mengingati mati, yang paling baik amalannya dan persiapan selepas mati. Itulah mereka yang paling sempurna akalnya. Sentiasa ingat mati. Ingat tak kita satu peristiwa tazkirah ke kursus jenazah ke, saya pun dah lupa, ada dekat sekolah. Dekat sekolah dalam 7 tahun lepas, 10 tahun lepas. Dekat sekolah. Bila dia buat dekat sekolah untuk budak-budak sekolah rendah, semua budak-budak tu takut. Balik-balik duduk sikit-sikit sembahyang, duduk atas tikar sembahyang. Budak sekolah rendah. Kemudian pergi surau, pergi masjid, pergi surau, cakap pun dah kurang. Ibu bapa buat report polis. Ingat tak peristiwa tu? Ibu bapa buat report polis. Ibu bapa tu pula bukan calang-calang, ada pangkat. Jadi cepat sikit polis ambil tindakan. Tindakan apa? Tindakan pergi cek balik dekat sekolah tu ada ajaran sesat tak? Rupanya ada ajaran sesat. Kenapa ajaran sesatnya? Ajaran sesatnya ialah mengajar budak-budak ingat mati. Akhirnya VIP, PIBG, orang-orang besar bawa sampai ke Jabatan Pendidikan, sampai ke kementerian. Akhirnya bermula pada waktu tu tidak dibenarkan tazkirah ataupun apa-apa kursus ataupun apa-apalah pengajaran berkaitan dengan kematian di sekolah. Dah tak boleh. Sedih. Tak tahulah mak bapak macam mana. Dia tengok anak dia asyik pergi surau je. Sikit-sikit cerita, ayah ingat kita boleh mati bila-bila masa. Ingat. Mak bapak jadi takut. Habislah anak aku. Malaysia. Itulah negara kita. Rujukan. Rujukan Kifayatul Muhtadi. Kifayatul Muhtadi ni, sebab apa saya nak cakap rujukan? Sebab ada permulaan saya buat dulu dalam tahun lepas. Permulaan buat dulu, apabila apa yang kita belajar berbeza dengan yang orang tahu. Berbeza. Bila berbeza, kita dah amal lama macam ni. Itu satu. Kita dah belajar macam ni. Tiba-tiba yang belajar hari ni lain. Sekarang yang mana nak ikut? Sebab tu saya beritahu rujukan. Rujukan dia pertama Kifayatul Muhtadi, karangan mufti, qadhi ataupun hakim, mana-manalah. Tahun 1932. Qadhi mana? Qadhi Mekah. 1932. Okey, tu rujukan. Cari kitab tu, ataupun kalau tak nak cari kitab tu tak apa, datang hari Selasa je, setiap malam ada kitab tu yang ajar kat sini. Yang kedua, kitab Sulamul Mubtadi, karangan Syekh Daud Al-Fatani. Siapa tak kenal Syekh Daud Al-Fatani? Fiqhul Manhaji, karangan Dr. Mustafa Khin, Mustafa Bugha, Alis Syarbaji. Ini pendapat contemporary, kitab moden lah kita cakap. Bahasa pun bahasa moden. Yang tadi tu kitab bahasa lama. Yang keempat, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Minhajut Talibin, Matla'al Badrain. Ini tak masuk. Dia tak masukkan dalam ni. Ada satu lagi, Matla'al Badrain. Kitab-kitab ni barulah jadi semua yang kita tengok kat sini. Baik, mukadimah. Kematian adalah satu kepastian bagi makhluk yang bernyawa, redha ataupun tidak bersedia, atau sebaliknya ia pasti akan kita hadapi. Ibrahim Adham, seorang wali Allah, ketika ditanya apakah yang paling hampir kepada manusia tu, lalu beliau menjawab ialah kematian yang paling hampir. Namun apabila berlaku kematian, hanya segelintir manusia yang mahu mengambil iktibar daripadanya. Definisi mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati adalah bercerai roh dari badan. Tetapi ianya bukanlah satu babak yang penyudah dalam arena kehidupan di dunia. Malah ianya suatu proses sementara bagi menempuh kehidupan yang kekal abadi, yang bermula dari alam kubur. Setiap makhluk ini tidak terlepas dari mati. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang bernyawa akan merasai mati, dan sesungguhnya pahala kamu akan dibalas pada hari kiamat nanti. Surah Ali Imran.
ayat 185. Kematian itu pasti mencari di mana saja roh berada. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana saja kamu berada, kematian itu akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada dalam kubur yang kukuh. Surah An-Nisa ayat 78. Saya baca saja. Objektif, tujuan melahirkan seorang dalam setiap keluarga yang boleh mengendalikan jenazah, menyelaraskan dan menyediakan satu garis panduan cara-cara pengurusan jenazah mengikut agama Islam. Jaizlah negeri Selangor. Menghindarkan amalan-amalan khurafat dan bid'ah berkaitan dengan pengurusan jenazah, atau menghindarkan perkara yang tak bid'ah pun tapi buat, tak tahu sebab apa buat. Tak bid'ah pun tapi dia jadi bid'ah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu pun kenapa dia buat. Dia jadi bid'ah. Baik. Pengurusan jenazah adalah fardu ain. Fardu ain ke fardu kifayah? Menguruskan jenazah fardu ain ke fardu kifayah? Semua cakap fardu kifayah. Seorang buat, yang lain tak payah. Ya. Mari saya cerita sikitlah bab fardu ain ni, sebab penting. Fardu ain ialah satu perbuatan yang dituntut pada tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang ada otak, ada akal dan baligh. Okey, dituntut pada setiap orang untuk dikerjakan. Orang lain tak boleh gantikan. Itu fardu ain. Orang lain tak boleh gantikan. Contohnya apa? Solat, zakat, haji, puasa, semua fardu ain. Okey. Fardu kifayah. Okey, sekarang kita fardu ain. Fardu tu apa? Ayat yang lain daripada selain pada fardu. Ayat yang sama. Fardu. Sembahyang fardu, sembahyang wajib. Sembahyang fardu, sembahyang wajib. Jadi sebab bahasa di Nusantara ada pakai fardu. Dia lebih sesuai kita pakai wajib. Wajib ain, wajib kifayah. Sunat ain, sunat kifayah. Sunat tu fardu lah. Okey. Jadi bila wajib ain, wajib setiap orang buat. Tak boleh orang lain tolong buat. Okey. Wajib kifayah. Wajib kifayah. Maksudnya dia wajib tak? Wajib. Cuma dia tu kifayah. Kifayah tu apa? Wajib kifayah ni satu perbuatan yang dituntut kepada mukallaf, orang yang ada akal dan baligh, secara kolektif, secara berkumpulan, okey, secara ramai-ramai. Jika seorang mengerjakannya, gugur kewajipan orang lain. Ulang balik. Jika seorang mengerjakannya, gugur kewajipan orang lain. Jika seorang mengerjakannya, gugur kewajipan orang lain. Apa kita faham? Kita faham bila seorang buat, yang lain tak perlu buat. Okey, betul. Tapi mengerjakannya, buat. Apabila seorang buat, seorang buat. Kenapa cakap banyak kali ni? Sebab orang tak faham fardu kifayah. Fardu kifayah bila seorang buat. Perkataan buat tu sangat penting. Orang lain tak payah buat, tapi belajar wajib. Belajar wajib. Buat yang tak wajib apabila orang lain buat. Sebab tu namanya wajib. Wajib kifayah. Apabila seorang buat, orang lain tak payah. Betul. Tapi bila cakap ayat macam tu, kita akan faham apabila seorang buat, orang lain tak payah buat dan tak payah belajar, tak payah ambil tahu. Itu salah besar. Wajib. Wajib. Cuma orang nak buat, tak apa, lepas. Tapi setiap orang wajib apa? Wajib belajar. Contohnya menguruskan jenazah. Apa lagi? Jihad. Amal ma'ruf nahi munkar, wajib. Tapi apabila ada segolongan di antara kamu yang dah buat, lepas kat lain. Sekolah, buat hospital, semua tu fardu kifayah. Wajib. Sebab apa jadi lepas ke kita? Sebab ada orang lain dah buat hospital, ada orang lain dah kerja doktor, kerja nurse yang Islam. Jadi ubah persepsi kita. Fardu kifayah, wajib kifayah ialah wajib, cuma ianya apabila ada orang lain buat, kewajipan tu terlepas, kita tak payah buat. Tapi belajar wajib. Sebab yang terlepas hanyalah mengerjakannya. Belajar tak lepas. Jadi khusus jenazah ni wajib. Sebab tu saya cakap majlis ilmu.
Jadi kalau katakanlah orang cakap seorang buat yang lain tak payah, dalam erti kata tak perlu belajar dan tak perlu buat, salah. Dalam erti kata tak perlu buat sahaja, betul. Tapi yang semua orang akan faham tak perlu buat dan tak perlu belajar, salah. Surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan, satu golongan je, satu golongan, bukan semua, umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, mencegah kemungkaran. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Segolongan. Maksudnya setiap orang mesti belajar cara-cara untuk berdakwah, mesti wajib, tak kena tahu dan kena buat dakwah bil hal. Dakwah yang pergi hari-hari pergi masjid surau, berdakwah pada orang kafir, orang sebelah. Tapi ada segolongan dah buat. Jakim ke dah buat, maka terlepaslah kewajipan kat kita. Tapi wajib tak? Wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu apa? Ilmu yang wajib. Apa ilmu wajib? Ilmu fardu. Jangan cakap ain ke kifayah, fardu. Menuntut ilmu wajib bagi muslim lelaki dan muslim perempuan. Wajib. Sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah, wajib. Cuma amal je fardu ain, dia sendiri wajib amal. Fardu kifayah kalau orang lain dah buat, dia dah tak perlu buat, dah naik, dah hilang dah kewajipan dia. Itu fardu kifayah yang sebenar. Maksud fardu kifayah yang sebenar. Seorang dah jadi imam. Imam adalah fardu kifayah. Kalau sepatutnya semua orang boleh kena jadi imam. Sepatutnya semua orang kena jadi imam. Boleh jadi imam, bukan kena jadi, boleh jadi imam. Habis kalau lah ada 100 orang, takkan 100 orang nak jadi imam? Seorang je lah jadi imam. Bila seorang dah jadi imam, fardu kifayah dah terangkat yang lain. Sebab tu kalau lah solat tarawih sepatutnya tak payah panggil. Tak payah. Setiap orang, 2 orang lain, 20 sekejap. Itu yang sepatutnya. Ni tak, seorang, 2 orang je yang boleh jadi imam. Maknanya masih lagi tak terlepas fardu ain dia. Fardu ain apa? Jadi imam. Walaupun dia bukan imam, sebab dia tak boleh nak jadi imam. Kemampuan untuk jadi imam tak ada. Tak lepas lagi. Dia kena ada kemampuan. Setiap orang mesti ada kemampuan untuk jadi imam. Sebab apa? Sebab itu fardu ain pada diri dia. Tapi pada masyarakat dia fardu kifayah. Walaupun dia fardu kifayah, belajar untuk jadi imam wajib. Untuk memandikan jenazah, menguruskan jenazah, kafan apa semua, 3 orang, 4 orang dah cukup. Takkanlah 1000 orang nak buat. Cukup dah. Tapi bila mereka buat, terlepaslah yang lain. Tapi dari segi ilmu, semua orang kena tahu. Baik. Pengurusan jenazah. Ada 4, matinya anak Adam, ada 4 perkara yang perlu dilakukan oleh pengurusan jenazah. Pengurusan tu maksudnya mandi, kafan, solat tanam. Ini wajib. Mereka yang tidak diwajibkan mandi dan solat jenazah, mati syahid, kandungan bayi 4 bulan ke bawah yang gugur, kandungan bayi 4 bulan hingga 6 bulan yang gugur tanpa ada tanda-tanda hidup, kandungan 6 bulan ke atas wajib mandi dan solat tidak kira bergerak atau tidak semasa keluar. Jika disahkan sempat hidup, maka wajib mandi, kafan, solat dan tanam. Maksud jenazah ni apa? Kadang-kadang kita jenazah dah ke bumi dah. Alhamdulillah meninggal telah dikebumikan. Boleh tak? Ataupun meninggal, telefon semua datang. Baru meninggal 10 minit. Habis jenazah kat mana? Boleh tak? Perkataan kita nak ambil definisi dulu. Boleh tak? Jenazah dekat ruang tamu. Baru 5 minit. Ataupun dah tanam, baru tanam, jenazah dah tanam. Betul tak perkataan jenazah? Kita tahu tak bahasa jenazah dah jadi bahasa Melayu dah ni. Kadang-kadang orang menguruskan jenazah bertahun-tahun, jenazah pun dia tak tahu apa benda. Maksud tak tahu apa secara tepat. Jenazah ni orang yang mati ya. Mati jenazah. Jadi maksudnya kalau orang mati lemas, timbul dekat laut, jenazah sedang terapung. Macam dia punya. Jenazah ialah dari segi syarak. Jenazah berasal daripada kalimah Arab jenazah. Maksud dia tertutup atau terlindung. Jadi pengertian jenazah yang sebenarnya ialah ulama mengatakan bahawa mayat tidak akan dinamakan jenazah selagi belum dikafankan. Maknanya dimandi dan dikafankan lah. Selagi dia belum dimandi dan dikafankan, belum habis lagi.
setelah dikafankan dimasukkan ke dalam keranda usungan tu, dah baru dinamakan jenazah. Jenazah ialah mayat yang telah dimandi, telah di kafan dan dah disemayang lah. Ataupun tak semayang pun tak apa, di kafan, semayang tak apa. Kadang dia semayang dalam tu sendiri, dalam keranda tu. Dah dimandi, dah di kafan, ambil letak dalam usungan tu, keranda ataupun usungan, itu namanya jenazah. Selain daripada tu namanya mayat lah. Mayat. Walaupun kita guna tak apalah, apa bahasa je, makna dia panggil majazi. Makna majazi, jenazah mana boleh lah, tapi dari segi bahasa salah. Okey. Siapa yang tidak diwajibkan mandi? Siapa yang tidak diwajibkan mandi dan solat jenazah? Yang pertama, mati syahid. Okey, mati syahid yang mana? Mati syahid dipanggil marokah, mati syahid dunia dan akhirat. Apakah dia mati syahid dunia dan akhirat? Yakni berperang. Adakah setiap kali orang berperang mati jadi syahid? Belum lagi. Dia kena lawan tentera kufar, tentera kafir. Adakah apabila dia melawan tentera kafir mati terus boleh jadi syahid dunia akhirat? Dengan maksudnya tak perlu mandi dan solat? Belum lagi. Dia perlu melawan orang kafir, dan dia perlu melawan orang kafir itu kerana menegakkan Islam, bukan mempertahankan diri, bukan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mandi mereka yang mati dalam peperangan, kerana sesungguhnya setiap luka dan darah yang ada pada badan mereka akan menjadi minyak kasturi di hari akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya jika mati melawan sesama Islam, walaupun untuk mempertahankan Islam ataupun mempertahankan negara, masih dikira syahid kecil, tak gugur mandi dan solat. Jadi askar-askar kita yang berperang tu semuanya wajib mandi, wajib kafan, wajib tanam, walaupun untuk mempertahankan negara, walaupun untuk serang kafir. Kenapa serang kafir? Bukan nak menaikkan syiar, bukan. Bila perang kafir, ambil negara untuk Islamkan macam Nabi buat dulu. Kalau mati waktu tu, ya. Ini tak ada. Lawan biasa sekarang lawan kerana mempertahankan negara. Tak pun saja pergi serang, nak mengawal ekonomi, tak boleh. Yang mati semuanya dikira mati syahid, syahid akhirat, dan wajib dimandi dan disolat. Masih wajib mandi dan wajib solat walaupun mati melawan buruh. Buruh ni pemberontak di dalam negara Islam. Ada kerajaan yang adil, rakyatnya sendiri memberontak. Kerajaan adil, rakyat memberontak melawan kerajaan Islam. Kemudian askar-askar mempertahankan negara daripada mereka. Matilah askar tu. Mati askar tu tak dapat syahid dunia akhirat, tak dapat syahid akhirat sahaja. Tapi ceritanya apa? Ceritanya kena mandi, kena solat. Sebab cerita ni dah timbul-timbul. Biasalah kita dengar, oh syahid tak payah mandi. Selalu dalam internet ada berita-berita lawan pemberontak apa? Sulu yang mati syahid. Syahid mana? Syahid akhirat, mempertahankan negara. Bukan syahid yang tak payah mandi, tak payah solat. Bukan. Syahid akhirat sahaja. Kandungan 4 bulan ke bawah. Ini banyak soalan saya. Kandungan 4 bulan dan ke bawah. Kandungan 4 bulan ke bawah tak perlu mandi. Siapa tak perlu mandi? Baby tu. Tak perlu mandi dan tak perlu kafan dan tak perlu. Semua tak perlu. Habis takkan nak buang dalam tong sampah. Jadi kita mandikan lah. Tapi mandi tu bukan sebab wajib. Basuh. Dah nampak mungkin sikit-sikit dah. Mungkin basuh. Lepas tu tanam. Takkanlah balutlah sikit. Lepas tu tanam. Yang kita buat tu tak perlu sebenarnya. Tapi kita buat kenapa? Anak kita. Mestilah kita buat tu. Tapi dari segi kewajipan untuk mandi dan solat, tak kena. Solat jenazah tak perlu mandi. Jadi bawah 4 bulan tak kira lah, keluar muka orang lah. Ada misai 4 bulan contohnya lah, tetap tak perlu mandi juga. Manalah tahu, tetap tak perlu mandi juga, kerana 4 bulan ke bawah. Yang perlu mandi ibu dia. Yalah, perlu mandilah. Macam seolah melahirkan lah kiranya, kena mandi ya. Mandi wajib. Baik.
4 bulan hingga 6 bulan. Yang ini susah sikit. 4 bulan hingga 6 bulan. 4 bulan dengan hingga 6 bulan ni ikut keadaan. Kadang-kadang kena mandi, kadang-kadang tak kena mandi. Yang kena mandi apabila dia keluar-keluar ada tanda-tanda hidup. Yang tak kena mandi keluar macam tu je, tak ada tanda-tanda hidup. Apakah dia tanda hidup? Tanda hidup ialah bergerak, menjerit, menangis. Walau menangis. Kalau dia keluar tak ada tanda-tanda hidup tapi dalam perut gerak, tak kira. Umur 4 bulan tu dah tendang dah. Deng. Rasa dah tendang. 5 bulan gugur. Keluar-keluar tak ada tanda hidup. Tak perlu mandi dan tak perlu solat jenazah. Sebagai sayang dekat anak, kita pun basuh. Kita kapanlah cakap bungkus, tanamlah kat mana-mana. Tak perlu dekat kubur pun. Tapi kalau ada tanda hidup, macam contohnya dia wah, nangis. Apa tu mati? Ataupun gerak, mati. Ataupun menjegit, ada dia masa potong tali pusat, dia menjerit, bukan menangis, menjerit. Lepas tu habis. Pada kandungan 4 hingga 6 bulan. Kalau macam tu wajib buat macam hidup lah, kiranya hidup lah. Dan apabila tak disyaratkan hayah mustaqirah. Kalau kita belajar bab-bab sembelih, dia ada 2 hayah. Hayah masbuh, hayah mustaqirah. Hayah mustaqirah ni kalau contoh kita sembelih bukan kita accident dengan kambing, kalau dia hidup lagi boleh sembelih tak? Boleh. Hidup tu masuk apa? Hidup tu ada 2. Satu tu lah ada 2. Satu hidup kuat, satu hidup yang tak kuat. Yang hidup tak kuat bila sembelih keluar darah meleleh. Ada kalau sembelih dia keluar macam mana dia hidup. Itu kuat lagi. Yang satu lagi tu dia macam dah nazak lah kita cakap. Dia meleleh je darah tu. Okey, jadi yang bolehnya yang ininya tak perlu hayah mustaqirah, tak perlu gerak kuat-kuat. Janji ada gerak jari mana ada masa tu. Ada kot jari kecil ataupun gerak sikit ataupun mata tak buka lagi. Apa-apa sajalah. Yang sikit pun jadilah. Tak perlu gerakan yang kuat. Ada maksudnya hidup. Bila hidup maksudnya kena buat semua 4 perkara. Jadi 4 bulan ke bawah confirm, tak payah cerita dah. 4 hingga 6 bulan tak ada, seolah-olah tak hidup, tak ada tanda hidup, seolah-olah tak hidup. Ada tanda hidup, macam beranak mati. Macam tu. Melahirkan mati. Okey. Jadi dan penentuan ini satu lagi salah faham. Penentuan hidup ke tak ialah dengan melihat tanda-tanda yang tadi tu, gerak, menangis, apa tadi tu. Bukannya tengok cukup sifat ke tak. Ini biasa, saya selalu biasa dengar. Biasa orang perempuan lah, duk mandi dengan jenazah, ya Allah, tangan dah ada cukup sifat dah ni, kena sembahyang. Tak nak, kita nak sembahyang. Gampang. Sebab apa? Dah cukup sifat. Umur berapa? Kandungan berapa? 5 ataupun 5 bulan setengah. Atau dekat-dekat dah 6 bulan. Kira betul-betul. Okey, dah dekat-dekat 6 bulan tapi tak masuk 6 bulan lagi. Masa lahir panggil tok bidan. Masa lahir tak ada apa-apa. Macam tu je keluar. Tapi dah sempurna cantiknya, mata dah nampak sempurnanya, kena itu biasa orang akan sebut benda tu. Salah. Untuk menentukan kena mandi atau kena solat jenazah ialah tengok ada tanda hidup ke tak, walaupun tak cukup sifat. Dan tapi kebiasaannya bila cukup sifat adalah, tu kebiasaannya. Okey, ada lagi. Jadi sama ada gugur tadi, gugur sengaja ataupun tak sengaja, sama je, tetap kena mandi sembahyang ikut kaedah tadi. Walaupun dia sengaja gugurkan pun ikut kaedah tadi. Sengaja gugurkan, tanda hidup keluar ada, wajib sembahyang, wajib semua, wajib kapan, wajib mandi. Tak ada tanda hidup, tak perlu. Sama ada tergugur ataupun sengaja gugur. Kandungan dia mesti dalam keadaan 6 bulan 2 lahzah qamariyah. Okey, apabila lebih kandungan 6 bulan 2 lahzah qamariyah, ialah kita dalam syarak kita jangan ambil Januari Februari. Kita kena ambil Muharram Safar. Jadi 6 bulan 2 lahzah ke atas wajib buat macam hidup walaupun gerak ataupun tak gerak. 2 lahzah ni apa? 2 lahzah ni 2 saat. Contohnya macam ni 4 bulan ke bawah gerak ke
Apa yang jadi ke memang tak payah lah. Tak. 4 bulan memang tak gerak. Katakanlah tak ada gerak pun. 4 bulan ke bawah tak payah buat apa-apa. Seolah-olah ketulan je keluar. Okey. 4 hingga 6 bulan tengok hidup ke tak? Tanda hidup ke tak? Ada tanda hidup kena sempurnakan. Tak ada tanda hidup tak payah. Okey. 6 bulan ke atas tak kira 4 hingga 6 bulan tengok hidup ke tak? Tanda hidup ke tak? Ada tanda hidup kena sempurnakan. Tak ada tanda hidup tak payah. Okey. 6 bulan ke atas tak kira ada tanda hidup ke, tak ada tanda hidup ke, kena sempurna. Dia seolah-olah hidup. Okey. Kenapa nak kena ada 2 lahzah? Imam Syafi'i meletakkan 6 bulan 2 lahzah. Maksud 6 bulan 2 lahzah ni maksud nak bagi tahu jangan orang cakap berapa dah kandungan? Saya kira 6 bulan lah. 6 bulan. Rupanya kira-kira betul-betul 5 bulan 27 hari. 5 bulan 29 hari. Tapi dikira ikut bulan ke? Kan susah lah tu. Umur berapa dah? Saya 38. 38 tu betul-betul ke 38? Kan 37. Kadang dah nak masuk 39 dah pun. Sebab apa? Sebab dia ikut tahun. Kan susah. Jadi bila Imam Syafi'i meletakkan 6 bulan 2 lahzah, 2 saat, pasti tak 6 bulan? Pastilah sebab dah lebih 2 saat. Jadi sekarang dah berapa? 6 bulan. 6 bulan apa? Nak 2 saat, 2 saat. Dia pun kira. Lah, baru 5 bulan 20 hari. Sebab apa dia ambil bulan lah. Muharram, Safar. Muharram tu 10 Muharram. Dia tak ambil dah 10 hari tu. Memang tak ambil. Sepatutnya tak boleh kira Muharram, kena kira 20 hari. Tapi dia terus ambil Muharram. Sebab apa? Sebab bimbang, takut salah. Jadi sebab tu Imam Syafi'i meletakkan 2 lahzah. 2 lahzah maksudnya 2 saat. Kadang-kadang sama juga kalau orang nak pergi satu tempat, dia kata nak pergi berapa? Nak pergi 6 hari. Padahal dia nak pergi 5 hari setengah je. Kadang-kadang nak pergi 6 hari lebih, 6 hari setengah, tapi dia cakap 6 hari. Kan susah. Jadi Imam Syafi'i letak terus. Mesti kena lebih 2 saat. Sebenarnya tak ada 2 saat tu. Mesti kena lebih 2 saat. Okey. Jadi kalau disahkan sempat hidup, maksud sempat hidup ada tanda-tanda hidup, 6 bulan 2 lahzah ke atas ataupun 4 bulan hingga 6 bulan ada tanda-tanda hidup, maka wajib mandi, kafan, solat, tanam dan disunatkan bagi nama, sunatkan akikah walaupun pergi JPN tak terima. Sorry cik, tak boleh daftar. Memanglah tak boleh daftar. Boleh daftar? Tak boleh daftar. Walaupun tak boleh daftar, sunat bagi nama, dia ni tunggu mak bapak dia ni dekat pintu syurga. Kalau ibu bapanya redha, dia tengah tunggu, tak nak masuk syurga. Kecil, dia kecil dia duduk kat situ, dia jadi tunggu. Tapi masa kat pintu syurga tu dia kecil lah. Bila melangkah masuk syurga baru dia jadi dewasa. Sebab dalam syurga tak ada budak kecil, tak ada orang tua. Dia tunggu. Semua dah masuk. Ni budak kecil ni, budak yang mati lahir kecil. Lahir mati. Ataupun dalam kandungan. Tunggu. Semua dah masuk. Malaikat halau masuk, bukan halau lah, suruh halau pergi neraka. Ni syurga. Silakan masuk. Pilih pintu yang mana nak. Banyak puasa, masuk pintu Rayyan. Banyak ni masuk pintu sedekah, masuk. Ada. Kita panggil budak kecil lah. Macam mana kedudukannya tak tahu. Terbaring ke, duduk ke tak tahu. Tapi ada. Kenapa tak nak masuk? Tak nak masuk. Akhir sekali malaikat report. Ya Allah, ada mungkin beberapa juta lah kot. Daripada awal sampai sekarang berjuta-juta lah. Beberapa golongan ni dia tak nak masuk. Padahal dia memang boleh masuk. Dia tak nak masuk. Pergi tanya, apa sebab korang tak nak masuk? Ibu ayah ada kat dalam neraka. Selagi ibu ayah tak masuk, tak nak masuk. Dengan syarat redha tadi lah. Tak ada anak aku, tak ada. Pergi. Ambil. Pergi. Cakap dekat malaikat. Malik. Keluarkan nama ni nak balik. Dah dapat surat. Tengok, surat betul. Buat keluar. Ayah dia. Daripada neraka masuk syurga. Sebab tu siapa yang anak mati kecil ni, Allah. Boleh kata kalau akidah betul, ibadah dia betul, akhlak dia okey semua, ahli syurga. Baik. Carta keutamaan. Afdal ahli waris yang utama menguruskan jenazah. Dah 10.30. Kita kena berhenti ni. Jadi kita kena berhenti, kita berhenti kan? Kita mula lambat kot tadi. Tu rasa. Carta keutamaan afdal ahli waris yang utama menguruskan jenazah, mandi, kafan, solat, tanam. Ini selepas kita rehat, letak perasan. Jadi sebelum tu kalau ada soalan. Yang perempuan macam mana nak buat? Nak cakap kuat-kuat susah. Tulis ke? Ataupun macam mana ke? Tulis kot.
Tulis tak? Bagi mikrofon lah. Tak berapa. Mic lah. Boleh lah. Okey. Okey. Soalan. Kalau nak rehat cepat, jangan banyak soalan. Kalau banyak, lambat. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya, yang kandungan bayi 4 bulan ke bawah itu, masa kita dah balik dengan sihat-sihat. Kita lagi anak itu banyak mana kita nak dengan Itulah masalah dia. Nak letak kat mana? Dari segi asalnya, dari segi kaedahnya, buang. Sebenarnya buang tong sampah. Dah cukup. Boleh. Buang tong sampah ataupun flush masuk. Tapi anak kita tu, itu maksudnya masalah kita. Kitanya masalah. Bila kitanya masalah, kita jangan simpan dah. Keringkan simpan jangan. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau dari kaedahnya, ambil bubuh dalam tong sampah. Itu kaedahnya, buang. Tapi kita tak boleh. Jadi kita buat macam mana? Kita nak tanam kat mana? Yang tanam dekat mana-mana yang ada tanah, gali, binatang tak boleh gali balik. Itu pun tak wajib pun. Sebab kita sayang kat anak je. Jadi kita gali kat mana-mana saja. Tak payahlah nak cerita macam tanam uri tu kan. Tanam uri. Letak tepi jalan, letak pensel, letak kalkulator. Besar-besar pandai. Tak payah. Ataupun letak, ada yang letak garam. Itu ada logik. Kalau lah dia letak garam sebab orang tua suruh letak, bidah. Kalau dia letak garam sebab dia letak garam menyebabkan binatang adalah tak boleh bau gini. Okey, buat. Ada yang letak macam-macam kat uri masa lahir tu kan. Sebenarnya uri tu buang je. Tapi anak kita tidur atas uri kan. Macam tu lah anak kita, anak macam anak lah, kembar tu. Jadi takkan kita nak buang tong sampah. Kita cari nak tanam kat mana. Itu dah datang benda pelik-pelik lah. Nak tanam tepi jalan, kalau perempuan laku cepat. Umur 18 orang dah minta. Ada je. Tanam dalam hutan, senyap, sunyi sepi je. Samalah. Tak perlu kaedahnya buang. Kita buat lebih sebab kita yang nak. Jadi di mana-mana. Tidak boleh simpan sebab tu najis. Simpan dalam rumah buat apa najis? Adik, kat mana tadi? Tu. Ambil mic. Kena mic. Assalamualaikum. Tanya untuk kandungan 6 bulan ni, jika cukup 6 bulan ni, sunat bagi nama 6 bulan 2 lahzah sebut. Sebab kita dah belajar, kita kena sebut lah. Baru lain dengan orang tak belajar. 6 bulan 2 lahzah. Kalau cukup sunat bagi nama. Sunat bagi nama. Lagi? Sebut. Sunat bagi nama, sunat akikah kan dia. Tahnik tak sunat. Tak perlu belah mulut. Sebab kalau mulut tak buka, belah mulut. Belah betul-betul, tak perlu. Sunat bagi nama dan akikah kan. Akikah, sunat je. Bagi nama. Bagi nama macam mana? Sahaja aku memberi nama kepada anak aku. Tak payah. Bagi nama dengan cara kita seorang-seorang boleh, ataupun masa perbincangan pun boleh. Katalah kita yang seorang-seorang, aku namakan anak aku Muhammad. Okey. Cakap, ada jadi boleh. Ataupun tak payah, cakap dalam hati pun boleh. Ataupun Allah tak ada rezeki kita, Muhammad mati kecil, cakap dengan isteri. Macam tu. Cakap dekat adik anak ada 7, tapi yang last Muhammad meninggal dalam kandungan. Macam tu dikira bagi nama lah tu. Bagi nama, disunatkan bagi nama. Dan disunatkan akikah kalau ada lebih akikah. Dan tak disunatkan tahnik sebab apa? Tahnik dia ada kena timbang rambutnya, nak sedekah, tak ada, tak perlu. Itu tak perlu. Yang disunatkan hanya tak perlu juga batu nisan, kubur, buat tinggi sikit, letak kepuk tu, semua tak sunat. Hanya sunat nama dan akikah. Nama dan akikah sahaja. Adik, bagi mic. Kena mic, nanti tak dengar. 6 bulan hijrah. Guna dalam apa sahaja, bukan bab ni je. Apa sahaja dalam
istilah syarak. Dalam agama Islam kita mesti guna bulan hijrah. Kita panggil bulan hijrah. Sebab dia ada beza. Setahun beza berapa belas hari? 13, 15 hari. Dia ada beza. Kalau puasa sebulan di bulan Ramadan, bukan 30, 31, 29 atau 30. Jadi kalau sebulan orang perempuan apabila bercerai 4 bulan 10 hari, dia punya iddah ada 4 bulan. 4 bulan yang mana? Yang tadi ya. Maksudnya kalau kira 4 bulan yang biasa 120. Jadi 120 kalau ambil 30 hari 120 130 hari iddah bagi kematian suami. Bukan 130 hari. Ini mungkin 29, 10. Banyak hari beza tu. Dia ikut apa sahaja semuanya qamariyah. Bulan. Semuanya Muharram Safar. Kena kira, kena buka lah kalender. Semua termasuklah yang ini. Jadi 6 bulan kalau kita kira secara lebih kurang lah. 6 kali 3 180 hari. Tak, saya rasa dalam 175 hari je. Lebih kurang. Kalau ikut kalender biasa 180 hari. Ini 175 ke. Jadi kita ikut tu kalender. Jadi kita kena kembalikan baliklah kalender tu. Dia pakai kalender orang lain tu. Ada je. Yang perempuan tu bagi naik. Tak ada. Kalau ada angkat tangan sikit je, separuh. Ada. Baru saya ada mandikan jenazah bayi, tapi agaknya tak pasti kandungan tu sebab tak perasan masa mengandung ibu tu. Jadi diorang cakap, dia cakap mungkin 5 bulan, mungkin 6 bulan macam tu. Jadi kami pun ambil keputusan untuk, tapi kalau macam tadi saya kata bukan kepada sifat, kami masuk kepada sifat dan ada darjah-darjah semua. So kami mandikan dan kami ikut pada Imam Rosyah, dia kata solat tak payah. Okey. Baik. Okey. Tak pasti Dia tak pasti tu dia tak ada. Kandungan dah gugur lah, dah gugur dah. Macam mana sedih nangis kan. Berapa bulan? Tak pastilah, mungkin 3 bulan. Logik tak? Mana 3 bulan tak? 4 bulan, 5 bulan. Dia mesti ada satu sekurang-kurang kan? Sekurang-kurang berapa? Okey. Jadi sekarang dia tak pasti sama ada 5 bulan atau 6 bulan. Dari segi kaedahnya senang je. 4 hingga 6 bulan ada masa lahir tu ada tanda-tanda hidup ke tak? Kat situ je. Dia yang masalah bila saya tak pastilah 6 bulan ataupun 7 bulan, tu masalah besar kalau tak pasti macam tu. Yang 6 bulan ke bawah, sekarang ni 6 bulan ke bawah kan. Bila 6 bulan ke bawah, masa lahir tu ada tanda hidup ke tak? Kat situ ada tanda-tanda hidup ke tak? Maksud tanda hidup tu ada 3. Dia menangis, dia menjerit. Lepas tu gerakan, walaupun gerakan yang lemah. Kalau tak ada yang ini, dia dikira matilah, kira tak ada. Dan betul lah, bila tak ada 3 ni, dia dikira tak perlu tak perlu. Macam mana? Tapi mungkin kalau dia lahirnya mempunyai hospital kan, kadang bapak tu tak masuk. Itulah dia ada masalah sikit. Dia bapa pun tak ada ilmu, kalau masuk pun tak ada orang. Kalau macam tu lah, kalau macam ni kita cuma ambil 6 bulan ke bawah, tak ada tanda, tak tahu tanda hidup ke tidak, buat kecuali sembahyang. Buat selain kecuali sembahyang. Maksudnya mandi, kafan tapi tak sembahyang. Kalau dalam keadaan ni itu yang paling terbaik. Sebab dah tak tahu. Itu yang terbaik. Jadi yang buatnya mandi, kafan dan tak sembahyang. Macam tu. Betul lah. Dah jadi betul. Sebab tak tahu. Ada lagi? Lagi banyak soalan, lagi lama rehat. Tak ada? Okey, kita rehat berapa minit? 15 minit. Kalau jam ni pukul 11 kita mula balik. Kalau jam tu lah. Sebab jam ni lain. Baik, kita berehat 15 minit. Wallahu a'lam. Makanan disediakan itu ayat dan bihun goreng
Jadi jemput untuk menjaga selera 15 minit sahaja. Selepas tu masuk balik dalam ruang salat, kita akan prosesi yang seterusnya. Nanti kita akan menyumbangkan tengah hadiah. Jadi kita follow masa dengan tepatnya insyaAllah. Sambil itu tuan boleh bersuara kenal-kenal dengan sahabat anda, jiran-jiran, dari tuan pencara pun ada. Boleh kita kenal-kenalan dengan siapa yang tiba di Surah Jubair insyaAllah. Salam.